bidang utama dalam reka bentuk industri. So, ini penting untuk saya kongsikan. Pertamanya, kita ada reka bentuk produk. Produk ni pelbagai, produk rumah, produk elektrik dan produk guna di luaran rumah, di luar bangunan, dalam pejabat dan sebagainya. Kita ada juga reka bentuk perabot ataupun furniture design. Dan kita juga ada bidang reka bentuk kenderaan, ya, vehicle design ataupun transport design. Dan satu lagi kita panggil environmental. Environmental ni bukan sustainable ataupun kelestarian. Dia environmental ni, contoh bila kita nak mereka bentuk padang permainan, ya. Bila kita reka padang permainan, kita tidak boleh hanya mereka bentuk padang permainan dan peralatan. Kena tengok lokasinya, apa yang ada di sekelilingnya. Semua tu mempunyai perkaitan rapat dengan reka bentuk. Itu kita panggilkan environmental design. Tapi sekarang ni kalau kata environmental ni lebih kepada kelestarian lah. Okey. Kalau saya tengok tadi gambar-gambar tadi ada penghargaan dan sebagainya. Doktor, apa sejauh mana kalau katalah industri yang ada di Malaysia ni, reka bentuk ni, so sejauh mana yang kita boleh bersaing dengan luar negara? Jadi kita ada tak pernah kita mendapat award yang begitu besar membuka mata orang luar yang menunjukkan yang yes, Malaysia mempunyai industri reka bentuk yang setaraf dengan dunia? Bagus tu soalan yang Miro tanya situ. Kerana sebelum ni saya alhamdulillah diberi ruang berada di Majlis Reka Bentuk Malaysia. Majlis Reka Bentuk Malaysia merupakan salah satu dari agensi yang berada di bawah MITI. Sebelumnya kita di bawah MOSTI untuk tempoh 23 tahun sebelum dipindahkan berada di bawah MITI sekarang ni. Majlis Reka Bentuk Malaysia satu-satunya agensi yang mempromosikan reka bentuk di Malaysia dan satu-satunya memberi anugerah tertinggi dalam bidang reka bentuk, iaitu Malaysian Good Design Award. Dan Malaysian Good Design Award ni bukan di peringkat nasional tapi pengiktirafan di peringkat antarabangsa sebenarnya. Pengiktirafan tu kita bagi pada peringkat antarabangsa. Dan kalau kita tengok kan dalam Malaysian Good Design Award ni, kita ada industri-industri luar yang memohon untuk mendapatkan recognition kita atau penghargaan daripada kita. Jadi kalau kita tengok dalam konteks kita nak memberi penghargaan kepada local designer kita ataupun innovator kita, banyak sebenarnya. Kalau kita lihat di peringkat antarabangsa kan, kita tahu permulaan Town Drive kan, yang mana saya selalu kongsi, datangnya daripada orang Malaysia, berasal daripada Ipoh Perak. Kita ada banyak lagi produk-produk lain yang diinovasi permulaannya bermula daripada Malaysia. Dan mungkin orang-orang ni perlu dilihat untuk kita bagi penghargaan, kerana pelibatan mereka bukan sekadar untuk menghasilkan produk. Sebenarnya mereka ni boleh menjadi duta untuk memperkenalkan Malaysia di peringkat antarabangsa melalui produk yang telah digunakan. So dalam peringkat di Malaysia ni, pengiktirafan kita beri melalui cuma Malaysian Good Design Award. Itu je kalau boleh saya kongsikan tentang pengiktirafan tu. So, Doktor, sebab apa saya nak tahu berkenaan dengan tu, dia macam ni. Saya teringat masa zaman saya sekolah dulu. Ya. Okay. Masa saya sekolah. Kan sekolah kita melalui sekolah rendah, sekolah menengah. So, stigma yang ada pada pemikiran student pada masa tu, saya tak pasti pada masa doktor tu macam mana. Bila orang yang masuk dalam kelas seni je, ini dikira sebagai tak cerdik. Pemikiran saya tak pasti, tapi end up bila doktor bagi tahu yang kita kita mendapat recognition daripada luar juga, kita mendapat award, kita mendapat penghargaan dan sebagainya, seperti mana yang doktor maklumkan tadi tu. So sebenarnya kita ada ada expertise, ada individu-individu yang mana yang lokal ni kita boleh bersaing dengan peringkat antarabangsa. So macam mana doktor punya pendapat tentang stigma yang mengatakan kelas seni ni tak pandai? Okey. Saya dah buat pernyataan tu pada awal tadi kan. Kalau kita tengoklah pada hari ni sebelum kita mulakan program, semalam pun kita bercakap apa pakaian kita nak pakai hari ni. Dan saya dibagi tahu, okey, Amirul kata, kita pakai santai-santai, tak payah kita buat official sangat, pakaian kita nak relax, orang design kita nak freedom dan sebagainya. Kenapa kita bercakap tentang pemakaian? Sebab pemakaian tu, peragaan tu, penampilan seseorang tu memberi impak kepada orang yang melihat. Jadi sama juga dalam kita tengok dalam bidang reka bentuk industri. Kalau kita masuk showroom nak beli kereta for example, kalau kita nak beli kereta tu, kita nak tengok teknikal dia dulu ke kita tengok bentuk dia dulu? Itu soalan yang perlu
tak perlu saya jawab, semua orang boleh menjawab. Bila kita nak beli baju, kita nak tengok harga dulu ke kita tengok design dia tu dulu. Betul tak kan? Jadi kepentingan reka bentuk dalam seharian ni tak perlulah dinafikan oleh siapa-siapa saja. Kalau kita nak membeli gadget, barang rumah dan sebagainya, apa yang menjadi perhatian utama? Orang kata oh harga, orang mengatakan mungkin teknologi dia, orang mengatakan fungsi dan sebagainya. Perkara pertama, nak cantik dulu kan, perkara pertama. So bahasa design ni kita panggil estetik lah, kan? Bahasa design estetik. Jadi balik pada soalan yang Miru kata di peringkat sekolah, betul. Itulah peringkat daripada saya dulu. Terpaksa mohon dengan pengetua saya yang menolak mentah-mentah untuk reka bentuk pada ketika tu. Nak ambil subjek seni, dia kata ini tak boleh. Ini untuk orang tak pandai. Saya tak pernah lupa tu disebut. Yes. Dan saya dicabar oleh guru saya, boleh saya sebut nama dia sekarang ni, Cikgu Tan Kim Tang yang mengajar AdMax, matematik tambahan. Kenapa Miro saya cerita? Sebab saya AdMax ni, saya selalu dapat 6 pening Miro. Walaupun dekat sekolah sains saya dapat 6 pening. Dan penghujung tu barulah juga dapat jugalah lulusnya tu kan. AdMax alhamdulillah, AdMax dapat sekolah. Jadi bila matematik tan pening, dia tanya, you mau jadi apa? Saya mau kita you mesti matematik bagus. You tak boleh ini. You kena ini belajar sains semua baru boleh jadi. Itu mau design-design, dia cakap. Tapi kan sekarang ni saya kata kat dia, insyaAllah saya akan tunjuk cikgu, saya akan perlu lagi banyak orang lagi dalam bidang seni, dalam bidang reka bentuk. Dan dengan bantuan Hayah saya itulah memohon surat, kita dapat mengambil subjek seni dan alhamdulillah hari ini kita dah bukti. Dan saya terima kasih pada Cikgu Tan Kim Tang yang saya dapat tahu dia berpencen sebagai nazir di Perlis. Dan bila saya berjumpa dengan dia, ada sekali tu berjumpa, dia peluk saya, nanya, dia kata wow very good, dia kata you take my challenge. Sebenarnya bukan mengambil cabaran dia, sebenarnya kita nak tunjuk yang bidang seni ni sama saja kepentingan dengan doktor ke, lawyer ke. Kalau macam tu doktor duduk seadanya lah di rumah kan. Lawyer pun duduk seadanya di rumah. Bawa je lah kereta-kereta yang asal berjalan kan. Tapi jangan apa orang kata kewangan yang kita ada membuatkan kita mampu untuk menikmati hasil yang dibuat tu, dan selalunya design tak ada dinafikan menjadi perkara yang utama. Kenapa orang nak buat rumah berbagai, perabotnya macam mana, lepas tu hiasannya macam mana. Kenapa benda tu menjadi kepentingan? Sebab kita tak boleh lari yang itu adalah naluri emosi ataupun naluri yang terbentuk dalam diri kita, yang kita berkendakkan pada sesuatu. Allah tu pun indah dan Allah sukakan keindahan. So saya itu dah cukup jelas nak menerangkan. Betul. Doktor, ini satu soalan yang saya tak pasti. Dia tiba-tiba saya terfikir berkenaan dengan bila kebanyakan lah bila saya berbual dengan sahabat-sahabat, kawan-kawan, bila kita berbual dengan orang luar lah, so ramai kita bergaul dan sebagainya, bila kita bercakap berkenaan dengan orang yang nakal lebih kreatif daripada orang yang pandai. Maksudnya macam ulat buku, membaca dan sebagainya, so sentiasa dengan buku, pergi kelas. So budak-budak yang nakal tu lebih kreatif. Doktor setuju ke dengan statement tu? Saya tak setuju. Saya kurang setuju. Tetapi sebenarnya mungkin ada kebenarannya juga. Tapi kalau kita nak jadikan itu sebagai satu indikator, kalau itu anak-anak nakal, biarlah nanti dia akan jadi orang kreatif. Adakah itu yang kita nak kan? Tapi bagi saya kreativiti ni sebenarnya yang Allah Ta'ala dah bagi kepada kita, yang semua orang dah ada. Dan dalam macam mana kita nak menggunakan kreativiti itu macam mana kita nak gunakan kreativiti untuk menyelesaikan masalah. Dan kalau kita tengok kreativiti ni ada satu perkara yang boleh dibentuk lah, bukan perkara yang orang kata kreativiti ni macam Irwan mungkin tengok saya kata tak apalah Cik Aridi memang kreatif, bolehlah nak buat benda tu, saya tak kreatif. Itu perkara yang biasa kita dengar kan. Tapi sebenarnya kreativiti boleh dipelajari. Dan saya bahagikan kepada pelajar-pelajar yang masuk bidang reka bentuk ni, dia ada 3 kumpulan Miro. Pertama saya panggil kumpulan yang boleh melukis dan dia ada kreativiti. Satu lagi kumpulan dia kreatif, berfikir tapi dia tidak pandai melukis. Yang satu lagi kumpulan tak ada dua-dua tapi kita nak bentuk dia. Oh, okey. Doktor, satu lagi berkenaan dengan behavior juga, berkenaan dengan behavior, attitude juga yang nakal ni.
kalau saya kata yang nakal ni, dia kan nakal, dia ni suka break the rules. Dia selalu kan, dia suka break the rules. Orang kata jangan, oh nakal, tak ada, nak buat juga. So adakah itu menyumbang kepada mereka menjadi lebih berani untuk mencipta atau berkarya? Ke orang yang bercakap ni dia termasuk dalam golongan yang itu. Doktor, itu yang saya nak tanya doktor tu. Adakah itu sumbangan dia? Adakah itu menyumbang ke arah dia berkreatif tu? Kan sebab saya tengok bila behavior kan, bila contohlah anak-anak anak yang kita, and saya percaya doktor pun anak doktor pun kalau katalah dia main macam jangan main yang tu. Even saya yang muda ni pun anak saya jangan main yang tu. So instead of saya melarang, lebih baik saya biarkan dia supaya dia berani untuk explore. Betul. Itu saya setuju. Kau punya pendapat macam mana? Saya setuju. Yang itu betul. Selagi kita menghadang, sebenarnya ada keinginan untuk mencuba, keinginan melihat tu memang perkara semula jadi dalam kanak-kanak kan. So dia perkara yang semula jadi. Jadi naluri yang ada tu membuatkan dia nak cuba itu, mencuba dan kita melarang. Sebenarnya inilah peranan ibu bapa ataupun penjaga, berfikir dengan cara kreatif macam mana nak melarang. Kalau tengok macam saya ada mengumpulkan kereta-kereta yang kecil ni kan, sikit model dan sebagainya. Bayangkan macam mana saya nak kontrol atau mengawal anak-anak saya supaya tak main tu barang yang saya sayang. Betul. Tapi saya tak kata tak boleh. Saya berikan dia nak main yang mana. Dia kata nak yang ini. Kadang kita tengok alamak ini yang kita sayang ni. Tapi kita turunkan, okey ini abah punya. Boleh main sekejap dalam 20 minit. Sudah 20 minit, jangan kita yang simpan. Suruh dia yang simpan sendiri. So bagi saya itu proses untuk kita melatih dia untuk dia menilai sesuatu perkara atau satu produk tu. Jadi itu yang saya buat tu. Mungkin lebih bertanggungjawab doktor? Lebih bertanggungjawab. Tapi sebenarnya memang pelajar-pelajar yang aktif ni biasanya dia memang kreatif. Tapi ada juga orang yang diam pun kreatif juga kan. Betul, so dia sebenarnya ada dua. Lebih pada bila kita kreativiti ni dia kita tengok macam ni lah Miro, ada kreativiti ke arah mereka bentuk, ada kreativiti mungkin ke arah kejutaraan, ada kreativiti yang lebih ke arah mentadbir dan sebagainya. So kreativiti itu benda yang general kan. Yang kita tengok orang bercakap tentang design thinking tu, sebenarnya design thinking ni dia nama design thinking. Tapi design thinking ni boleh diguna pakai di dalam semua bidang. Mengikut kesesuaian kita nak gunakan. Betul. Saya bertanyakan soalan ni berkenaan dengan anak-anak kita menghalang dan sebagainya sebab dia berkait dengan future kita akan datang. So kalau katalah environment yang sekarang ni dengan jiran saya, dengan apa yang berlaku di depan mata saya sekarang ni, ramai yang cuba yang menghalang untuk anak-anak ni explore. Dia selalu menggunakan suara yang tinggi. So membuatkan anak-anak dah jadi macam takut untuk buat. Dan bila doktor katakan tadi, doktor setuju dengan statement saya mengatakan bila kita biar, okey tak apa, buat asalkan dia selamat. Contoh dia panjat tinggi, katalah dia jatuh asalkan dia okey. So kita still monitor. So yang tu menyumbang ke arah kreatif. So adakah saya cuma nak tahu berkenaan dengan industri yang ada di Malaysia yang sekarang ni, dia akan datang tu jangka masa dan apa yang progress doktor tengok daripada dulu sampai sekarang. Dan akan datang tu macam mana doktor melihat industri ni akan berkembang? Okey, kalau kita tengok dalam konteks tadi pendidikan anak-anak lah kan, mungkin agak berbeza. Kalau zaman saya dulu ayah tu agak tegas dan sebagainya, tapi tak pernah dirotan, cuma bercakap. Saya approach masing-masing. Tapi sekarang saya tengok banyak parents yang membiarkan anak-anak. Saya rasa kawalan tu perlu ada. Tidak boleh kita biar macam tu saja. Kawalan perlu ada. Tapi kawalan yang mungkin tidak terlalu membataskan kreativiti mereka lah. Dan untuk menjawab soalan Miro tadi, kalau kita tengok takat mana peranan yang reka bentuk industri yang ada di Malaysia ni, memang kita tak nafikan lah kan. Jadi daripada kreativiti tu amat diperlukan dan bidang reka bentuk industri ni memang amat diperlukan. Sebab apa? Kita melihat hala tuju prospek ni sebenarnya apa yang ada di zaman saya dahulu dengan apa yang ada hari ini dia akan datang, dia akan berubah. Dan pengaruh yang paling kuat kita melihat adalah pengaruh teknologi masa kini. Semua orang bercakap tentang industri 4.0, Jepun, Korea dan sebagainya telah pun pergi kepada 5.0 dan kita mungkin masih berada di tahap 3.0. Bagi saya yang penting ialah bagaimana kita nak
adapt ataupun membawa diri kita untuk bersama dalam perubahan teknologi ni. Dan sekarang ni kita tengok dengan pandemik yang berlaku ni kan, pandemik berlaku ni saya tengok dia banyak mengubah persepsi pemikiran kita. Dan designer sendiri, dalam konteks designer ni kita lihat designer mula berfikir bukan secara yang tradisional lagi ya. Jadi keadaan tu menyebabkan kita belajar online, kita berkomunikasi secara online dan sebagainya. Nak tak nak kita tak ada pilihan. Dan daripada situ saya tengok mereka menggunakan kesempatan yang ada ini untuk berinovasi kepada produk yang membawa kepada ke arah kepada COVID punya pandemik ni memang banyak hari ini. Benda yang kita tidak sangka-sangka. Dan secara tak langsung dengan inisiatif yang dibuat oleh designer ni, publik ataupun umum pun menjadi kreatif daripada apa yang telah ditonjolkan di dalam penghasilan produk-produk ni sendiri. Saya rasa itu satu yang agak menarik lah kalau kita tengok apa yang telah ada di Malaysia ni kan. Dan lagi satu, kalau boleh saya kongsi Miro, zaman saya dulu, mungkin zaman Miro juga kan, kita lihat kalau kita pergi ke IPT tu, kita nak belajar di IPT tu, kita tengok apa yang kita nak belajar, itulah subjek-subjek yang ada. Kalau nak masuk bidang reka bentuk. Bidang bisnes, kita masuk perniagaan. Kalau kita nak jadi accountant, kita jadi accountant. Tapi hari ni kita tengok berlakunya interdisiplin program di antara IPT dan juga IPTA dan juga IPTS. Jadi inilah peluang yang ada kepada mereka bagi saya nak mencorakkan masa depan mereka, sama ada dia nak menjadi designer, sama ada dia nak jadi thinker, sama ada dia menjadi design management punya orang yang pakar, ataupun boleh menjadi jurnalis, boleh menjadi brand dan marketing yang kata promoter dan sebagainya, menggunakan asas daripada reka bentuk. Maksud saya mungkin diploma reka bentuk industri, bila dia sambung degree pergi kepada design management, mungkin bila dia pergi kepada master dia sambung pula bidang yang lain pula. Ini kelebihan yang saya tengok dalam konteks pembelajaran yang ada dalam sistem pendidikan di peringkat global, bukan hanya di Malaysia semata-mata lah. Itu perbezaan yang kalau saya nyatakan lah. Ya. Faham Doktor. So Alhamdulillah. Doktor, saya ada lagi menarik, tajuk ni sangat-sangat menarik dengan kupasan Doktor satu-satu yang buatkan saya faham dengan apa yang Doktor terangkan, apa yang Doktor kongsikan. Subhanallah. Saya banyak lagi soalan dengan Doktor.